Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung pelajaran kita, iaitu ayat yang ke-48 sehingga ayat yang ke seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awa aba'unal awwalun Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum thumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukaththibun la'akiluna min shajarin min zaqqum فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون صدق الله العظيم. Okey, kita tengok ayat yang ke-47 dahulu, iaitu pelajaran kita pada minggu lepas. Kerana ayat yang ke-47 ini berkaitan dengan ayat 48 yang kita akan bincangkan. Sila Kak Zahra. Ahlan wa sahlan. Okey, silakan. Mari kita tengok ayat yang ke 47 dulu. Wa dan kanu adalah mereka. Mereka tu siapa? Orang-orang kafir. Ya, yaquluna. Apa makna yaquluna? Mereka berkata. Makna kanu mereka adalah mereka dahulu, makna di dunia.
Mereka berkata, bermakna ini perkara yang telah berlaku walaupun fi'il mudhari' selepas dia dikira pada kana. Kana tu fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Fi'il madhi. Walaupun selepas dia fi'il mudhari', maka ayat tu dikira fi'il madhi. Ya? Adalah mereka dahulu berkata. Kat mana dahulu berkata tu? Di dunia. Mereka berkata, noktah bertindih. Maka itu mengajukkan cakap orang kafir, mempertikaikan tentang hari akhirat. Apa makna adakah? Idza, apabila, mitna, kami telah mati ke kami telah dimatikan. Dimatikan itu perbezaan nanti daripada perkataan mata. Kalau mata ini fi'il madhi apa? Fi'il madhi maklum. Apa makna mata? Dia telah mati. Kalau kita tukar, ini kolom, kalau dalam diagram warna kuning, maka kolom nombor 1 akan tukar kepada kolom nombor 11, iaitu fi'il madhi apa? Majhul. Macam mana bunyi fi'il madhi majhul? Kalau qala akan jadi qila. Kalau mata mita. Tu macam mita. Apa makna mita? Dia telah dimatikan. Okey, kita sekarang ni di sini madhi maklum ke majhul? Dia telah mati ke dia telah dimatikan? Dimatikan bermakna fi'il apa? Yang ni. Kalau di sini jalan dia, cuba jalankan sampai dapat aku dah mati. Ya? Okey, mari. Fi'il madhi. Huwa mata. Huma. Hum. Hiya. Huma. Matata. Hunna mutna. Dia bunyi mut. Mereka perempuan dah mati. Okey, anta mutta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Itu kalau aku dah mati. Aku dah mati. Muttu. Dapat tak bercakap masa tu? Masa tu tak boleh cakap lah. Cakap dengan malaikat. Okey. Sekarang ni kita cuba jalankan pula fi'il madhi majhul. Ni no? Tapi diagram yang sama boleh digunakan. Sebab dia itu diagram untuk fi'il madhi. Okey, cuba jalankan. Huwa mita. Makna dia telah dimatikan. Okey. Huma mita. Hum. Hiya. Mitat. Huma. Hunna mitna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Ini mitna ke mit? Mutna ke mitna? Kalau mutna makna kami dah mati. Kalau mitna, kami telah dimatikan. Gitu ya. Okey, jadi makna orang kafir mempertikaikan. Iza. Apa makna adakah? Iza, apabila mitna, kami telah dimatikan. Wa kunna, kami telah menjadi turaban, tanah. Kami telah menjadi tanah. Ayat itu dikatakan ayat apa? Belum lagi. Wa izaman, dan tulang. Telah menjadi tanah dan tulang. Maka ayat itu dipanggil ayat Iza. Iza isim apa? Isim
isim zaraf. Dan satu lagi peranannya, adakah apabila kami telah dimatikan dan kami telah menjadi tanah dan tulang-tulang. Ayat tu jadi apa tu? Syarat, iaitu ayat tergantung, ya. Maka sampai izaman itu ayat tergantung, iaitu ayat syarat. Maka ayat jawab di mana? Inna lamab'usun. Apa makna inna, sesungguhnya kami, ya. Bila kita jumpa inna, kita mesti cari apa? Isim inna. Jangan takut, semua dhamir yang melekat dengan inna mesti jadi isim inna. Adakah sesungguhnya kami, mana khabar inna? Mab'usun. Tak adalah lain perkataan dia, tuan-tuan. La tu harf apa? Taukid. Adakah sesungguhnya kami, la, benar-benar mab'usun, orang-orang yang akan dibangkitkan. Kita sudah mainkan dengan perkataan ba'asa, ya, kita bermain ke belum? Dah, makna mab'us adalah daripada, kalau fi'il madhi dia bunyi macam mana? Ba'asa. Apa makna ba'asa? Dia telah membangkitkan. Okay, ini sifir berapa kita tengok dulu? Satu C, ya. Okey, satu C. Ba'asa. Fa'ala. Mudhari' dia bunyi macam mana? Ya ba'athu. Macam mana nak tahu baris fi'il mudhari' ni? Kamus. Tengok kamus. Okey. Lepas tu macam mana bunyi masdar dia? Ba'thun. Macam mana nak tahu baris apa ni? Masdar? Kamus juga, ya. Jadi kita ada kaedah tetapi tidak muktamad. Kamus adalah muktamad. Kalau isim fa'il bunyi macam mana? Ba'ith. Kalau isim maf'ul dia bunyi macam mana? Mab'uts. Okey. Maka kolom nombor 1 ini dalam diagram warna kuning dipanggil apa? Fi'il apa tu? Madhi. Kolom nombor 2 ni fi'il apa ni? Mudhari. Kolom nombor 3 ni apa? Masdar. Apa makna masdar? Kata terbitan. Kolom nombor 4 ni apa? Isim fa'il. Makna apa isim fa'il? Pelaku. Dan kolom nombor 5 ni apa? Ya, isim maf'ul. Ini tak ada kaitan dengan maf'ul bih. Ini tak berkait dengan fa'il tu, ya. Sebab ini nak mengubah daripada, misal kata fa'il ni maknanya daripada menulis jadi penulis. Nak mengubah peranan perkataan tu. Daripada membaca, pembaca. Daripada mengajar, pengajar. Daripada belajar kepada pelajar. Itu macam mana nak ubah perkataan fi'il bertukar kepada pelaku, ya? Adapun bagi depan dia ni, bagi bawah, bagi atas, itu semua alasan pada diagram warna purple, bagi hujung ni dia masalah nahu, ya. Okey, kalau ini kita nak tukarkan daripada perbuatan kepada benda yang dilakukan. Kalau belajar jadi apa? Kalau isim maf'ul, itu pelajar tu isim fa'il, nak jadi isim maf'ul. Makna dia nak jadi daripada belajar kepada yang dipelajari. Kalau pelajaran jadi masdar, ya. Ini masdar, kata terbitan. Ini semua isim. Ini isim apa namanya? Fa'il. Ini isim apa? Maf'ul. Macam mana kita nak ubah perkataan tu kepada isim maf'ul? Kalau belajar makna benda yang dipelajari, dia akan jadi macam tu. Madrus, misal kata. Okey. Kalau benda melihat, jadi benda yang dilihat, dia akan jadi manzur. Macam tu ikut je pattern dia.
Kalau mengetahui, yang diketahui apa? Maklum. Cakap Melayu. Kalau dia telah telah gila. Okey, nanti dia akan jadi ini ya. Makna atas pattern tu, kalau asalnya masuk jin, dia akan jadi majnun dan jadi ikut pattern. Yang dimasuki jin jadi gila lah. Okey. Kalau perkataan tu laknat, melaknat, dia akan jadi orang yang dilaknat, dia akan jadi mal'un. Orang Melayu sebut mal'un. Nah, itu cakap Melayu tu. Atas pattern yang macam ni. Mal'un dan Melayu. Sebenarnya bukan mal'un. Mal'un. Mal'unun, mab'usun, maqru'un, ma'lumun. Ya? Jadi macam mana kita nak tukar? Begitu juga perkataan membangkitkan. Okey, ba'atha. Nak tukar kepada benda, isim maf'ul, dia akan jadi mab'us. Apa makna mab'us? Di sini bukan benda, ini orang. Orang yang dibangkitkan. Maka bila kita jumpa ini, maka fi'il madhi kita dapat terjemahkan macam mana? Dia telah membangkitkan. Sebab ini fi'il madhi maklum. Ya ba'athu, dia sedang atau dia akan membangkitkan. Kalau ba'asun, hari kebangkitan. Sebab itu hari kebangkitan dalam bahasa Arab disebut apa? Yaumul. Ya, tuan-tuan tolong. Yaumul boleh ba'su lagi tak? Tak boleh. Kenapa? Dia nak jadi mudhafun ilaih. Ni mudhaf, tak ada alif lam dan tanwin. Maka mudhafun ilaih bagi bawah. Kenapa tak ada tanwin dah? Ada alif lam lah, macam biasa. Okey, kalau ba'isan makna apa? Ini kerja ni tak boleh orang. Ini Tuhan yang membangkitkan. Ini yang membangkitkan. Tengok sesuai ya. Nanti biasa terjemah, kalau katabah dia akan jadi katib, penulis. Okey, kalau ni mab'us. Apa makna mab'us? Ini boleh orang. Orang yang dibangkitkan. Tengoklah kesesuaiannya. Jangan semua orang dan tidak semua juga boleh orang. Tak semua juga boleh benda. Misal kata perkataan katabah, dia akan jadi maktub. Katabah menulis. Kalau maktub, maknanya orang yang ditulis tak ada. Makna maktub tu mesti benda yang ditulis ya? Kita jangan luruh semua jadi orang ya. Yang macam ba'is ni tak boleh pula kerja tu dilakukan oleh orang. Sebab yang membangkitkan manusia di hari akhirat nanti Allah. Maknanya ini yang membangkitkan tu ialah Allah. Kita boleh jadi mab'us sahaja. Mana mab'us? Orang yang dibangkitkan. Maka inilah perkataan yang kita dapat dalam surah Al-Waqi'ah tu. Kalau satu orang lelaki yang dibangkitkan disebut mab'us. Kalau dua orang mab'usani ataupun mab'usaini. Kalau jamak dia mab'usuna. Aidza kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'usun. Mab'usuna, ya, orang-orang yang dibangkitkan. Daripada perkataan ni ada dua pilihan untuk kita, mab'usun atau satu lagi mab'usina. Kalau kita sebut mab'usun, mewakili bagi apa? Itu mewakili bagi depan, ya tuan-tuan. Waw mewakili bagi depan. Kalau mab'usin guna ya, mewakili bagi apa? Atas dan bawah. Jadi sekarang kita menemui dia berbaris apa? Depan ke atas tu? Sebab menggunakan waw. Sebab apa?
khabar kepada apa? Khabar pada inna. Sebab ingat contoh inna senang saja. Innallaha mesti baris atas. Ghafurun, ni dia yang saya ingat Maka yang berbaris atas ni dipanggil apa? Isim inna. Mesti bagi apa? Atas. Dan dipanggil khabar inna, baris depan. Kalau kita jumpa innahu huwal ghafurur rahim, mana isim inna? Hu, kenapa? Semua dhamir muttasil dengan inna. Ini tak boleh ai ni, nanti isim pula. Semua dhamir yang muttasil dengan inna akan jadi isim inna. Jangan fikir. Kalau fikir sakit kepala, dia mesti jadi isim inna. Sesungguhnya dia tu Allah juga. Tetapi di kali ini tidak mahu menggunakan nama yang zahir, tetapi menggunakan dhamir, iaitu ganti nama diri. Kalau disebut ganti nama diri, kembalikan semula kepada yang punya diri juga. Kalau tak boleh faham juga. Jadi innahu sama juga dengan innallaha. Cuma yang di tengah ni dipanggil dhamir penyengkap, dhamirul fasli. Dia tidak ada peranan. Jadi mana khabar dia? Al-Ghafuru. Apa tanda khabar? Inna bagi depan. Kenapa tak ada tanwin pula ni? Sebab ada alif lam. Jadi yang paling penting bukan alif lam, bukan tanwin. Kadang-kadang orang keliru, ni apa ni Ustaz bagi depan? Ni ini bagi depan, ni bagi apa ni? Depan juga. Tidak ada beza dari segi baris, memang bagi depan dhammah. Cuma yang berbeza kalau tak ada alif lam ditanwinkan. Kalau ada alif lam tak boleh tanwin. Macam tu je. Okey, sekarang ni kita punya inna. Menggunakan teori ni, mana isim inna? Iaitu dhamir yang ni yang melekat ni. Sebenarnya dia melekat macam mana inna digabungkan dengan na. Apa mana inna? Na, kami. Sesungguhnya kami. Dia mesti jadi dhamir yang muttasil dengan inna, mesti jadi isim inna. Mana khabar inna? Mab'uthun. Mab'uthuna. Okey, khabar inna bagi apa? Bagi depan. Marfu'. Maka tanda bagi depan di sini ialah waw. Kerana alamatun nasbi dalam diagram kita yang berwarna purple ada berapa alamatun nasbi? Banyaknya sampai 6. Agaknya beranak-anak dalam beg kakak tu. Okey, tengok isim mansub. Alamatun nasbi ada berapa? 4. Macam mana boleh jadi 6 pula pagi ni Barakah. 4 saja. Yang pertama apa? Fathah. Okey, itu sorry tuan-tuan. Sekarang ni kita nak masuk alamatul raf'i. Alamatul raf'i, tanda baris depan ada berapa? 3. Yang pertama macam ni, dhammah. Ni nampak dhammah apa dipanggil ni? Zahirah, nyata, terang benderang. Budak tadika pun boleh faham. Tetapi ini budak tadika tak boleh faham. Tanda kedua apa dia? Alif. Kalau tu mab'utsani, guna sani, jangan guna mab'utsaini, jangan guna ya, gunakan alif. Itu tanda kedua baris depan. Itu budak tadika tak boleh faham. Okey. Tanda ketiga bagi depan apa? Waw. Begitu juga ni. Menggunakan waw, mab'utsuna. Tak boleh guna satu lagi pilihan? Mab'utsina, kerana dia mewakili bagi bawah dan atas. Ini hanya orang macam tuan-tuan faham dan puan-puan. Budak-budak tadika dia akan pening kepala. Bagi depan Ustaz, mana bagi depan? Saya ni bagi depan.
Dia akan marah kat kita. Ya. Okey, begitu kita akan dapat inna ini adalah isim inna. Khabar inna ialah mab'uthun, iaitu khabar inna. Khabar inna bagi apa? Bagi depan. Marfu', apa tanda marfu' bagi depan dia? Waw. Ya. Okey, maka lam ini adalah apa? Taukid. Itu harf taukid. Okey, cuba terjemahkan inna. Sesungguhnya kami. Macam mana nak terjemah khabar? Adalah. Sesungguhnya kami adalah. La. Benar-benar, sungguh. Tengok mana yang nampak tegas. Mab'usun. Orang-orang yang dibangkitkan. Orang-orang yang akan dibangkitkan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu ia ulang kaji pada ayat yang ke 47. Itu mempertikaikan. Okey, semula tuan-tuan, wa kanu adalah mereka dahulu ketika mana di dunia, yaquluna, mereka berkata, mereka tu orang kafir, iza kunna mitna, kami telah dimatikan, wa kunna, kami telah menjadi turaban, wa izaman, dan tulang-tulang, inna la, benar-benar pasti, mab'usun, orang-orang yang akan dibangkitkan. Apakah benar-benar kami orang-orang yang akan dibangkitkan? Itu soalan kan? Soalan apa dipanggil ni? Soalan istihza kalau dalam bahasa Arab dia, untuk mempersendakan, mempermainkan Nabi. Dia kalau dalam ilmu balaghah soalan ni banyak. Ada tanya tu memang nak memperkukuhkan kefahaman lagi. Ada soalan ialah untuk mempersendakan. Ini persoalan menyendakan Nabi. Kenapa? Kerana Nabi mengatakan selepas mati ada satu kehidupan yang kekal abadi. Dia orang tak, dia orang main-mainkan. Takkan dah jadi tulang, dah jadi tanah. Kami akan dibangkitkan lagi? Takkan. Dia macam tu. Disebut dalam bahasa Arab sebagai istihza. Istihza. Ini kalau panjang umur belajarlah balaghah. Saya tak dapat fokuskan lagi pada ilmu kesastraan ini. Dan saya pun tak mahir lagi. Saya sedang nak mengintip-ngintip, nak mengumpulkan maklumat-maklumat dan nota-nota tentang benda ini. Dia seronok bila kita dah boleh pelajaran kita macam ni. Lepas tu kita belajar pula balaghah. Okey tuan-tuan, kita masuk kepada ayat yang ke-48. Perkataan pertama apa? Itu apa tu? Wa. Okey, dia yang sebenarnya dua perkataan yang bergabung. Yang pertama kita mesti terjemahkan wa. Dan macam kita biasa jumpa, afala ta'qilun, afala ta'qilun, macam tu. Ada berapa perkataan ni? 3. Pertama nak terjemah apa? Mesti fa, harf taukid. Kemudian nombor 2. Kemudian baru la, nombor 3. Dan adakah? La, tidak. Ta'qilun, kamu berfikir. Kalau di sini mesti terjemah wa dulu. Sebab dia ni haraf haraf istinaf ataupun dia haraf ataf. Kemudian baru terjemahkan okey, cuba terjemahkan wa. Adakah? Dan
adakah? Ni yang sebenarnya haraf ataf lagi ni, menyambung pertikaian yang tadi untuk menyendakan lagi Nabi yang menceritakan bahawa ada hari akhirat. Apa perkataan dia? Aba'u. Apa makna aba'u? Jamak kepada apa? Abun. Abun. Seorang ayah disebut abun. Kalau dua orang, abawani ataupun abawaini. Itu yang biasa disebut oleh orang Arab. Jamak dia aba. Tapi dalam Quran bila sebut bapa ni, dia sampai keturunan paling atas lah. Sebab tu diterjemahkan dalam Quran dan tafsir ia sebagai datuk, nenek, moyang, semua yang ke atas tu. Ni awa aba'u. Sekarang ni dia isim ke fi'il ke haraf? Isim. Apa tanda dia isim? Ada alif lam? Ada tanwin? Kenapa? Macam biasa. Mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Jangan lupa, pelajaran ni tidak akan dilupakan oleh setiap ayat Quran. Ada mudhaf, ada mudhafun ilaih dalam setiap ayat Quran secara purata dia. Kalau tak ada satu ayat, akan ada 3-4 lagi. Dalam satu ayat yang lain akan qadha. Okey, apa makna abauna? Bapa-bapa kami, atau datuk nenek moyang kami. Okey. Kenapa dia bagi depan? Nanti kita bincang. Mesti dapat menjawab. Kenapa aba'u? Kenapa tak aba'i? Awa aba'una. Lepas tu al-awwaluna. Awwaluna. Kalau ini al-awwaluna mufrad ke jamak? Jamak. Apa tanda jamak? Waw. Okey, tanda waw. Awwalun, satu pilihan lagi, awwalina, orang-orang yang terdahulu. Okey, sekarang ni waw ni mewakili bagi apa tadi? Bagi apa? Bagi depan. Mewakili bagi depan untuk menyamakan aba'u dengan al-awwalun. Bermakna kenapa dia marfu' dengan waw? Dia jamak, tetapi kenapa tak menggunakan awwalin? Al-awwalun sifat kepada siapa? Aba. Siapa setuju? Setuju? Boleh tak aba jadi sifat kepada awwalun? Okey. Pertama, kalau kita nak kata ni sifat, maka yang aba, nah tak masuk aba tu jadi mausuf. Maka kalau kita nak katakan mausuf sifat, mesti berapa ciri sama? 4 cirinya sama. Keluarkan yang sama dulu, jangan yang tak sama. Kalau tak sama terus tak sah. Pertama yang sama, bilangan ni buat apa? Jamak ni. Ini jamak apa dipanggil? Jamak taksir. Ini jamak muzakkar salim. Diagram warna hijau. Okey, bilangan dia sama. Sah. Yang kedua, baris. Ini bagi apa? Depan dengan dhammah, bagi depan tu clear lah. Ini bagi depan dia dengan waw. Semua nampak ya? Bagi depan seperti yang alamatul rafi'in kita belajar tadi. Okey, baris dia sama. Betul. Dah dapat 50% dah. Okey, apa lagi yang sama? Jantina. Ini muzakkar kan? Bapa muzakkar, maka muzakkar juga. Boleh? Kalau muannas jadi apa ya?
Al-awwal akan jadi apa ni kalau muannas? Ula. Kalau jamak dia saya pun tak tahu. Nanti cuba tengok Jadi yang paling penting dia punya apa yang sama ni? Jantina Oh, jantina dia sama. Dia mesti 4 ciri sama Kalau tak sama tak sah. Keempat, kita biasa alif lam dan tanwin kan? Apa tujuan alif lam? Ma'rifah. Betul? Dikenali, untuk dikenali. Sekarang ni kita kata ini ada alif lam ni? Tak ada. Yang paling penting kalau tak sama mesti sama dikenali ke tidak. Alif lam tu makna perkataan dikenali. Dikenali tak abah? Dikenali. Kenapa? Nah, dia isim apa ni? Abah ni dia adalah umum, bapa-bapa. Tetapi sekiranya disandarkan kepada isim ma'rifah yang dikenali, kami dikenali tak? Macam saya buat contoh minggu lepas, zaujatun. Apa makna zaujah? Pasangan atau isteri. Zaujah. Apa makna? Apa ni? Ini dikenali ke tidak? Tak. Siapa-siapa punya isteri tak tahu. Isteri umum, Tapi kalau saya sandarkan kepada seorang yang dikenali, iaitu ustaz itu, Ustaz Rushdi itu, kenal tak? Ya. Semua isim yang tidak dikenali akan dikenali sekiranya disandarkan kepada benda yang dikenali. Maka saya kata, kenalkan sekali lagi nama isteri saya. Tak apalah tuan-tuan Paling kurang tuan-tuan tahu saya sudah beristeri. Zaujatul ustazi. Begitu juga kalau saya perkataan zaujah. Zaujah dikenali tak? Tak. Tetapi bila saya sandarkan kepada aku, kenal tak aku? Ni aku ni, kenal. Maka saya akan sebut apa? Zaujati. Terus dikenali semua isim nakirah, qalamun. Qalamun tak tahu mana tetapi kalau saya kata qalamul ustaz, pen ustaz, ini dah dikenal yang ni. Atau al-qalam, yang pen ini, atau saya kata qalami, pen saya, ini dah dikenali walaupun asal dia perkataan umum. Ini aba umum tetapi disandarkan kepada dikenali tak ni? Kami ni siapa? Kami ni dalam kisah ni orang kafir Mekah mempertikaikan, takkan berlaku pun hari kebangkitan yang kau sebut tu Muhammad. Dia memang tak percaya betul-betul. Tapi orang Yahudi percaya Orang kafir musyrikin tak percaya. Sebab tu bapa kami dulu, datuk nenek moyang kami tu dulu yang dahulu. Kalau kita tak nampak juga, kita buang na. Kalau kita buang na, pasti dia akan berlaku macam mana? Mestilah kalau tak ada, kembalikan semula al-aba'u al-awwaluna. Kalau macam tu clear tak? Clear. Tapi kenapa alif lam dibuang ni? Tu sebab dia mudhaf. Mudhaf lebih kuat kuasa dia. Sebab bila dia dibuang, dia tetap dikenali kerana disandarkan kepada mudhafun ilaih, dia dikenali. Okey, jadi tuan-tuan tahulah dia ini adalah sifat, ni mausuf, tetapi dia bagi depan, tuan-tuan boleh jawab lagi. Ni saya padam Cukuplah tu 2 kali saya perkenalkan isteri saya. Mudhaf ilaih, nanti saya buat contoh lain pula. Okey, awa'aba'unal awwalun. Ayat dah habis belum? Dah? Dah habis ayat yang ke-40? 48 dah habis. Bermakna mesti dalam ayat ni apa? Mesti ada perkataan yang dihazaf atau dibuang oleh Allah Ta'ala tetapi difaham. Cuba tuan-tuan cakap Melayu. Daripada cerita tadi, mereka berkata, adakah
sekiranya kami dah dimatikan dan kami jadi tanah dan tulang, adakah kami akan dibangkitkan? Orang-orang yang akan dibangkitkan. Cuba tuan-tuan terjemah. Abauna, bapa-bapa iaitu datuk nenek moyang kami, al-awwalun, yang terdahulu. Cuba cakap Melayu. Apa yang tuan-tuan faham? Ini mempertikaikan lagi macam mana? Adakah datuk nenek moyang kami yang terdahulu juga akan dibangkitkan? Yang sebenarnya kalau kita faham bahasa Arab, kita boleh mengandaikan juga. Sebab tu orang Arab tak ada faham, tak ada masalah nak faham ni. Kita pun bila dah faham bahasa Melayu pun boleh agak juga. Adakah bapa datuk nenek moyang kami dulu akan dibangkitkan? Dia membuat satu andaian yang lebih jauh, dah hancur, lagi teruk hancur tulang datuk nenek moyang, adakah akan dibangkitkan? Jadi kenapa dia bagi depan tu? Kalau dalam bahasa Arab kena fikir nahu lah, kena mengandaikan dia tersangkut salah satu daripada beberapa sebab. Isim bagi depan. Ya, ada berapa sebab? 6 kan? Sangkutkan satu boleh. Nak jadi mubtada, buat khabar sendiri. Abauna al-awwalun lama ba'usuna aidan. Kita buat ayat sendiri. Akan dibangkitkan juga, semua boleh. Ataupun kita boleh jadikan dia, kalau dalam tafsir saya dijadikan sebagai naib fa'il. Kena buatlah fi'il majhul. Macam mana? Semua andaian tu akan jadi betul. Sekiranya memberi makna yang sama. Misal kata dalam tafsir saya, itu yub'as. Ini tak payah. Kalau tadi dibangkitkan macam mana? Yub'as. Ayub'asu, adakah akan dibangkitkan? Ni fi'il apa ni? Fi'il mudhari' majhul. Bila fi'il mudhari' majhul kena cari apa? Naib fa'il. Sama saja cari dia, sama ada isim bagi depan ataupun dhamir yang tersembunyi. DYT pula teorinya. Duli yang teramat mulia. Dhamir yang tersembunyi. Dua je cara cari fa'il dengan cara cari naib fa'il sama. Cari isim bagi depan selepas dia ataupun dhamir tersembunyi. Ayub'asu abauna. Mana naib fa'il dia? Ni bagi depan ni, menggunakan teori ni. Jadi pada tafsir saya dia kata dia bagi depan sebab dia naib fa'il. Ayub'asu abaunal awwalun, adakah akan dibangkitkan abauna, datuk nenek moyang kami yang terdahulu, juga boleh. Ya. Jadi apa lagi kalau tuan-tuan boleh mengandaikan, boleh diterima asalkan dia menepati kaedah-kaedah tata bahasa. Macam Kak Zahra tadi menganggap dia khabar, adakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan? Buat ayat yang tadi, abaunal awwalun lama ba'usuna aidan. Boleh ya. Jadi ikut suka tuan-tuan lah. Kalau nak tafsir saya kat sini. Jadi ayat ni dia kalau pada zahir dia tidak lengkap, bukan makna tak sempurna, tapi inilah bahasa sastra. Tuan-tuan bacalah syair, bacalah puisi dan sajak-sajak Samad Said ke Shah Nun Ahmad ke, dia tak akan buat ayat tadika. Semua ada. Rumah itu besar, ya, anjing saya makan daging. Jadi itu ayat tadika. Tuan-tuan suka sajak tak? Kalau tak suka, dia bukan orang bahasa lah.
saya sejak kebelakangan ni, sebab saya mengajar bahasa Arab ni, saya terpaksa suka. Dulu pelajaran yang paling susah saya nak ingat sajak-sajak puisi ni. Susah saya nak tafsirkan. Okey, awa abaunal awwalun. Dia bertanya, adakah akan dibangkitkan datuk nenek moyang kami yang terdahulu? Okey, lepas tu apa? Qul. Ini perkataan yang paling kerap berulang selepas isim dan haraf popular. Cuba tuan-tuan ulang untuk saya. Okey. Pernahkah kita bermain dengan permainan ni? Qala. Ini kalau tuan-tuan nak tengok pattern dia, ialah pattern muka surat 102. Cuba tuan-tuan tengok. Mari kita main sekejap. Relax ya, main-main tuan-tuan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey. 102 ya. Apa bunyi perkataan 102? 102. Tak betul ya? Sorry tuan-tuan, 202. 202. Sana. Sana. Fi'il madhi. Fi'il mudhari. Isim masdar. Isim fa'il. Kemudian isim maf'ul. Kemudian isim fi'il amar. Semua dah jumpa tuan-tuan? Okey. Sekejap saya nak susun sekejap. Fi'il nahi nombor 6. Kemudian nombor 7, 8 isim zaman, makan dan zaman. Dia akan jadi sama. 9 isim alat. Dan 10 fi'il apa? Fi'il madhi majhul. Dan 11 fi'il apa? Mudhari' majhul. Ini kalau ikut apalah kalau ikut diagram warna kuning tapi diagram muka surat 102 akan mengajar kita macam mana kita nak memecah perkataan qala. Okey, dalam perkataan kita fi'il madhi bunyi apa? 202 sana. Dia telah memelihara. Kalau perkataan kita qala, sama pattern Okey. Kalau fi'il mudhari' di situ bunyi yasunu, maka masdar dia akan bunyi yaqulu. Yaqulu. Okey. Macam mana bunyi masdar dia? Saunun. Saunun. Kalau di sini qaulun. Ada satu lagi saya tak muatkan dalam kita punya, iaitu masdar mimi. Masdar mimi sama je, iaitu makna dia kata terbitan. Jangan senyum-senyum macam takut dia. Tak ada. Masdar mimi ni biasa, macam masdar kata terbitan, cuma dia dimulakan dengan mim. Sebab tu dia panggil mimi. Itu macam mana bunyinya? Masanun maqalun. Sama makna qaulun maqal, iaitu perkataan. Okey. Selepas tu cuba tengok isim fa'il. Macam mana bunyinya? Sa'inun. Cuba tuan-tuan jalankan. Sa'inun. Qa'ilun. Macam tu. Sebab ini perkataan ni kita kena kuasai kerana dia ini paling kerap digulang dalam Quran. Mereka berkata, dia berkata, katakanlah. Ini semua kena kuasai Okey. Isim maf'ul macam mana bunyi di situ? Masunun. Dia akan jadi maqul. Kemudian fi'il amar bunyi macam mana? Sun. Dia akan jadi qul. Ikut pattern dia sama. Seterusnya fi'il nahi macam mana bunyinya?
La tasun, di sini akan jadi la taqul. Isim zaman dan makan bunyi macam mana di situ? Masanun, di sini maqalun. Isim alat bunyi macam mana di situ? Miswanun, ni ikut dia pattern dia, mik walun. Fi'il madhi majhul bunyi macam mana di situ? Sina, ni akan jadi qila. Ikut dia, mesti betul. Ikut. Okey, fi'il mudhari' majhul bunyi macam mana? Yusalu, dia akan jadi yuqalu. Sama tak? Sama. Sekarang ni cuba tuan-tuan isi tempat kosong dalam kolom di belakang. Saya nak berehat. Nak berapa minit nak bagi saya berehat? 5 minit sahaja. Sila isi kotak di belakang. Siapa yang belum isi tu, ini perkataan baru. Di belakang ada kolom kita sediakan untuk menulis. Belakang sekali.
Mari kita terjemahkan perkataan yang kita telah tulis. Okey, cuba saya nak dengar dulu sebutan dia. Cuba sebut fi'il madhi. La. Mudhari'. Yaqulu. Masdar. Qaulun. Ya, bila masdar ni isim boleh terima 3 baris. Qaulun, qaulin, qaulan. Okey. Kemudian isim fa'il. Qailun, isim maf'ul. Maqul. Fi'il amr. Qul. Nahi. La taqul. Isim zaman dan makan. Aqal. Isim alat. Miqwal. Miqwal. Fi'il madhi majhul. Qila. Mudhari' majhul. Yuqal. Mari kita akan tengok mana Quran guna. Nanti dulu terjemahkan dulu. Cuba terjemah fi'il madhi. Qala. Dia telah berkata. Pastikan terjemah dia tepat, sebab fi'il madhi